Jadi bukan cara dia begitu. Dia bagi kepada Jamaluddin Jarjis kalau saya tak silap, dapat projek 1.9 bilion untuk selesaikan masalah ni, perumahan rakyat satu Malaysia, saudara biasa dengar Prima, kan? Buat di mana Negeri Sembilan? Negeri Sembilan tak payah orang tanah rumah besar-besar macam ni. Masalah yang mendesak adalah di kawasan bandar-bandar besar untuk orang muda yang baru bekerja, keluar daripada belajar, kena bayar duit kereta, kena bayar duit rumah, nak kahwin lagi. Jadi ini tak menyelesaikan masalah. Tapi Kerajaan Pakatan Rakyat kira-kira kita peruntuk lebih kurang dalam 5 bilion untuk buat rumah harga lebih kurang dalam 120 sampai 300 ribu di kawasan-kawasan bandar. Ya? Dan kemudian untuk guru-guru 2.4 bilion ringgit diperuntukkan 1 tahun untuk bagi guru-guru serving teachers ni, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang mengajar anak-anak kita, adik kita, RM500 allowance tetap sebulan. Kita kira-kira, saudara hitung-hitung semua, lebih kurang kita perlukan cuma 41.9 bilion. Tidak ada satu pun yang saya sebut yang tuan-tuan tengok di layar yang nak diberikan kepada oleh Barisan Nasional kepada kita, kepada rakyat dalam tempoh mereka memerintah. Tak ada. Ya? Dalam keadaan itu pun jumlah perbelanjaan mereka begitu besar, melebihi belanja yang kita nak buat. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak bagi semua ni pun kita kira-kira kita punya belanja lebih kurang daripada mereka punya belanja. Faham? Ya? Okey, ini tuan-tuan tengok yang warna kuning itu, maaf saya dalam bahasa Inggeris, itu adalah bajet ataupun belanjawan Barisan Nasional. Yang belah kanan itu belanjawan kita, shadow bajet, kita panggil belanjawan bayangan. Ya? Saya tengok di atas, sugar subsidi reduce 20 sen sekilo. Dia senyap-senyap dia cerita, dia bagi-bagi lain, rupanya dia tarik subsidi gula 20 sen sekilo. Hari ni kita pergi minum, saya baru lepas balik minum TO tadi. Biasa TO RM1.20, sekarang naik RM1.40. Gula naik lah. Gula naik sekilo Pak Ji, sekilo. Yang turun sekarang ni hujan lah. Air hujan je turun. Gula naik 20 sen sekilo, di kedai satu cawan 20 sen naik segelas. Alasan apa orang Malaysia ni banyak sangat makan gula? Tak baik untuk kesihatan. Tak baik untuk kesihatan, kena buang gula. Dan saya nak beritahu, UMNO tak baik untuk Malaysia, kena buang UMNO. Setuju tak tidak? Yo. Dah lama saya buang ni. Kemudian untuk orang muda ada. Ni nak tunggu ni dapat RM200. Tunggu tahun depan dapat RM200. Anak muda nak beli handphone baru. Anak muda pun seronok. Macam inilah kerajaan yang memahami hati dan kehendak anak. Ada tak handphone harga RM200 sekarang? Tak ada, itu rebate RM200. Jadi kalau pakcik ada anak muda-muda 4-5 orang siap-siap, semua orang dah pakai nak RM200 tu. Satu handphone, smartphone dia kurang RM1,000, kena tambah 800. Kalau 4 orang anak, RM3,200. Minta kat bapak, malah bergaduh pula tahun depan. Tengoklah, semua nakkan RM200, kena keluar RM800 kurang-kurang untuk smartphone. Ini belanjawan tak bijak, belanjawan tak menyelesaikan masalah. Belanjawan nak bagi seronok, dia tak dapat duit. Jangan perasan tak dapat duit. BRIM dapat, tapi rebate telefon ni dia akan lantik ejen. Satu kedai telefon, saya tak tahu lah di Batu Pahat ke di Bandar Muar, hanya kedai itu saja yang boleh jual telefon ni. Dia jual harga telefon, tolak 200, kerajaan bayar. Jadi sekali lagi yang untung kroni-kroni yang jual telefon. Anak-anak muda di kampung kena minta mengapa nak RM800. Sebab apa? Sebab Najib nak bagi RM200, aku kena keluar RM800. Pang sekali kata. Jadi saudara, kemudian BRIM 2 bagi orang bujang ni umur 21 ke atas, pendapatan kurang RM2,000 dapat RM250. Dapat, kena ambil, dapat duit kita kena ambil. Kemudian bagi diskaun komuter ni, semua tak menyelesaikan masalah orang kampung lah. Tuan-tuan tengok di sebelah kanan, itu antara apa yang kita nak buat. Termasuk ni menarik ni, ada teman-teman kita Pasuruan Keselamatan, peningkatan gaji 15% untuk polis. Punya sayang kami kepada polis, walaupun saya dipukul beten masa bersih 2. Sayang, tak apa, masalah dia macam mana kita boleh naikkan 15% gaji polis? Dengan cara apa? Kita meletakkan keutamaan, kekuatan anggota polis pada tempat yang betul. Tak perlu hantar polis ramai-ramai ni dengar ceramah kami. Kalau habis kerja, lepas shift boleh tukar baju duduk sini dengar ceramah, tak apa. Jadi meletakkan keutamaan menjaga keselamatan rakyat lebih daripada meletakkan keutamaan menjaga keselamatan UMNO Barisan Nasional. Itu yang penting. Jadi bila kita buat begini, kita susun semula kekuatan ini, kekuatan yang ada cukup bagus, susun. Jaga keselamatan banyak ni, special brand banyak ni, penting tuan-tuan. Special brand bukan tak penting, memang cukup penting. Bagi dengan betul, kita tak ada tambah anggota baru, jadi yang ada kita naikkan 15%. Ini disebut hitam putih. Jadi saya minta anggota keselamatan berdoa supaya Pakatan Rakyat menang, insya-Allah naik gaji hantar 15%. Okey. Jadi saudara, seterusnya saya sebut tadi, kita nak
turunkan duty excise kereta. Orang marah, orang kata kalau kita turunkan cukai, habislah kereta tempatan. Siapa nak beli kalau kereta luar murah? Pasal nak sebut perbandingan satu yang saya sebut, mungkin saudara pernah tengok, kereta Gen 2 di Malaysia ini harga 60,000, tapi di Arab Saudi dia jual 38,000. Gen 2 ni made in Malaysia. Berapa harga 60,000? Tapi di Arab Saudi yang tabur kereta pun diambil daripada sini dengan kos pengangkutan dan sebagainya. Saudara, saya umumkan kehadiran saudara saya, kekanda saya, saudara Mazlan Aliman. Takbir. Allahu Akbar. Dan di Arab Saudi RM38,000. Sebab apa? Sebab duty excise. Harga kereta itu tidak mahal. Tetapi yang menjadikan dia mahal adalah cukai. Dan cukai ini yang kita nak turunkan. Saudara? Kemudian satu lagi kereta, ini Proton wajar. Proton wajar. Malaysia jual 60,000. Tapi di Arab Saudi, Arab Saudi 41,900. Kita tak tahu kereta ni made in Malaysia atau made in United Arab Emirates. Buat di Malaysia. Beza apa? Kenapa dia boleh jual murah? Sebab duty excise dia tak tinggi macam duty kita. Jadi, tahun depan kita akan kurangkan lebih kurang 20%. Jadi, saudara, sebab apa? Sebab saudara hari ni pakai kancil, saudara ni pakai Mercedes, saudara pakai Volvo, saudara bayar cukai 65% sampai 105% excise tax saja. Bukan harga kereta. Bayangkan kalau 50,000 harga kereta, berapa cukai saja 60%. 50,000 lebih kurang value kereta tu 20,000 lebih lah. Tu yang dapat pintu plastik, ketuk-ketuk kang-kang-kang bunyi. Kalau pakai Proton dulu ada orang kerja Proton kan mau rasa. Tingkap tu kalau tak jam bukan Proton tu. Tutup mata buka tingkap, kalau jam Proton. Dulu. Dan sebab harga value harga tu kita turun dah, you bayar mahal sebab you bayar duty excise. Ya, kita bayar lebih 75% sampai 115% untuk local cars. Even kereta tempatan kita pun. Jadi bila kita turunkan, sudah tentu yang lebih murah pada waktu itu adalah kereta tempatan. Jadi mudah je sifir dia. Tengok 65 campur 105 campur 10. Jadi daripada harga kereta tempatan itu saudara bayar lebih kurang 75 hingga 115%. Kereta harga 100,000 macam ada perdana dulu 100,000, value dia 50,000 lebih kurang. Sales value dia. Dia bertambah-tambah tax jadi 100,000 lebih. Jadi saya nak sebut yang tadi belanjawan, saya tengok yang merah di sebelah kanan itu. Di atas 251.6 bilion jumlah yang diumumkan Najib dan Barisan Nasional. Tanpa ada insentif-insentif yang saya sebut tadi. Tapi Pakatan Rakyat kita buat belanjawan alternatif. Kita kira-kira kita cuma perlu 2, 3, 4 bilion. Tapi dia kata ikut kita punya belanjawan bankrupt kau. Kita pening lah. Macam mana 2, 3, 4 lagi banyak daripada 251? Saya pun tak faham. Mudah. Orang kata